Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan ataupun berkongsi berkenaan refleksi LMI sepanjang saya berpraktikal di College Profesional Sepang. So, hari ini saya akan kongsikan aktiviti yang saya jalankan sepanjang saya berada di College Profesional Sepang. Jadi saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ijlali Husna binti Alias bergeometrikan 189140. Saya telah ditugaskan atau telah ditempatkan di Kolej Profesional Sepang di daerah Dengkil. Visi dan misi sekolah adalah menjadi institusi pendidikan profesional pilihan yang utama, manakala misi adalah untuk menghasilkan modal insan yang berpengetahuan, berakhlak mulia dan berkemahiran tinggi. Saya diberi tugas untuk menjaga pelajar di Department Fashion, iaitu 1 SPM, 1 DVC dan 2 DC. Saya mengajar pada setiap hari Isnin, Selasa dan juga Khamis. Waktu bekerja untuk College Vocational adalah sebelum fasa PKP. Sebelum fasa PKP adalah pada pukul 8 pagi hingga 3 petang dan seterusnya pada pukul 10 pagi hingga 5 petang. Selepas waktu PKP, kami ada lagi waktu yang berbeza. Kami ditetapkan untuk masuk pukul 8 dan pulang pada pukul 4 petang. Okay, saya mengajar 3 subjek sebelum fasa PKP, iaitu dressing, casual dan drawing. Manakala 2 subjek selepas fasa PKP, iaitu casual dan projek tahun akhir. Antara aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang saya jalankan adalah aktiviti amali, teori dan membuat APH. Untuk subjek drafting, saya membuat demonstrasi kepada pelajar dan penilaian secara berkumpulan diterapkan sepanjang saya mengajar. Seterusnya, hubungan antara guru sangat baik dan antara murid dan guru bersama guru praktikal lain adalah baik. Guru-guru pembimbing juga memberi banyak sokongan dan support untuk kita orang, untuk kami bertugas. Seterusnya, untuk subjek drawing, saya diminta untuk mengajar subjek drawing melukis figure perempuan, lelaki dan juga kanak-kanak. Untuk seterusnya adalah pakaian casual, iaitu blouse dan skirt. Untuk pakaian casual ni kita ada 7 konsep, iaitu 7 elemen yang perlu ditetapkan. Yang pertama adalah mengambil ukuran, yang kedua mendah pola, yang ketiga menggunting dan menanda, yang keempat menguris, yang kelima menggunting fabrik, yang keenam menjahit dan yang ketujuh adalah fitting lah. Seterusnya adalah subjek fashion marketing. Untuk subjek fashion marketing, subjek ni merupakan saya diberi tugasan untuk menjadi guru ganti lah. Jadi untuk menjadi guru ganti ni, mula-mula tu awal tu waktu saya nak masuk kelas ni, murid ni macam tak ambil perhatian pada saya, mungkin sebab diorang belum kenal saya. Jadi apa yang saya buat, saya bagi mereka aktiviti berkumpulan, mereka bincang dan mereka perlu bentangkan kepada saya. Disebabkan ada tugasan, mereka memberi kerjasama dengan baik untuk berkongsi pandangan dan pendapat mereka. Seterusnya, penilaian dibuat berdasarkan pembentangan ataupun sharing yang diberikan lah. Seterusnya, konsep SKM. Ini adalah merupakan pengalaman baru saya. Saya perlu menghasilkan konsep menggunakan teknik drafting untuk pelajar-pelajar untuk menjadi contoh kepada pelajar-pelajar ataupun sampel kepada pelajar-pelajar tahun 1 diploma untuk sijil SKM mereka. Seterusnya adalah final year project. Saya mengajar ni selepas fasa PKP, iaitu level of market serta cara menghasilkan konsep.
Okay, ini adalah kelas drawing class saya. Okay, kelas drawing class saya ni guru-guru ni antara hasil kerja mereka lah. Gambar-gambar ni adalah hasil kerja dan proses mereka di mana dalam kelas, apa yang mereka buat, guru memberi tugasan kepada murid dengan menggunakan kaedah flip classroom. Murid bawa bahan ataupun bawa rujukan, bawa datang kelas, kita proceed dan mereka lukis berdasarkan gambar ataupun bahan yang mereka bawa. Guru-guru melihat kebolehan ni berdasarkan tahap mereka. Ada mereka ni yang awalnya pandai melukis dan ada yang tidak pandai melukis. Jadi guru perlu memberi kata semangat atau pujian kepada mereka. Seterusnya memulakan set induksi. Pada awalnya saya masuk kelas ni, mereka masuk dan cikgu kata okey boleh sambung kelas. Tapi lepas saya masuk, saya perlu melakukan set induksi. Jadi mereka seronok bila saya dapat melakukan 3 seperti mereka. Seterusnya terus kepada kelas casual. Untuk kelas casual saya mengajar satu SPM, iaitu pelajar sijil yang mana umur mereka 16 tahun, yang pelajar baru je masuk kepada College Packaging Sepang. Jadi mereka ni newbie lah. Mereka masih zero dalam mendraft pola ataupun menggunting ataupun melukis, masih kosong. Jadi kita sebagai guru praktikal sendiri perlu lebih beri perhatian kepada mereka serta menerapkan elemen teori dalam amali tersebut. Sambil kita mengajar, sambil kita bagi ilmu kepada mereka. Okay, seterusnya kertas keterangan mesti kena jelas dan perlu ada sepanjang kita mengajar tu, sebab pelajar ni tak semuanya faham dengan apa yang kita ajar. Mungkin mereka faham semasa tu, bila nak buat tu mereka akan tanya-tanya. Jadi bila ada kertas keterangan tu memudahkan pelajar lah untuk mereka buat sendiri, berdikari untuk melakukan kerja tersebut. Seterusnya selain itu penambahbaikan yang boleh kita orang buat, saya buat adalah memberikan rubrik pemakahan. Okey, mereka boleh tanda apa yang benda yang belum cukup, apa benda yang belum tak cukup, mereka perlu tambah. Jadi rubrik ni mudahlah untuk pelajar sendiri menilai, sebab penilaian diambil melalui penilaian perusahaan. Ada juga exam tapi cuma quiz biasalah, dan exam mereka pada akhir tahun. Jadi penilaian pada setiap mendraft pola, menggunting tu ada setiap rubrik yang diberikan. Seterusnya mereka ni baru lagi. Jadi bila kita bagi macam okay, kamu semua tak boleh keluar kelas kalau tak siap kerja. Okey, mereka akan tepat masa kita ada pros and cons tarikan untuk mereka supaya mereka lebih fokus dalam buat kerja, teliti dalam buat kerja, tidak main-main semasa buat kerja. Itu adalah cara untuk kita bagi murid ni minat untuk buat, supaya tak ambil ringan tentang kerja-kerja yang mereka lakukan. Untuk mereka yang siap awal, kita bagi ganjaran lah. Okay, seterusnya subjek drafting. Untuk kelas drafting, saya menunjukkan demonstrasi pada awalnya bagaimana mendrape collar, lengan dan badan lah. Mereka membuat aktiviti ini secara berkumpulan dan penilaian juga beri rubrik kepada rakan. Mereka menilai hasil kerja kawan mereka, serta guru-guru juga boleh memberi semangat. Cantik, awak buat kemas, awak boleh tengok kawan-kawan, boleh bantu kawan yang mana lambat-lambat, yang mana cepat boleh bantu. Itu antara kata semangat yang saya berikan lah. Pelajar juga membuat demonstrasi kepada kawan-kawan mereka yang masih lagi tidak dapat buat dengan baik lah. Seterusnya ini adalah antara aktiviti ataupun kelas online sepanjang PKP yang berlangsung. Jadi PKP berlangsung selama 2 bulan lebih. Jadi saya mengajar secara atas talian. Pada awalnya tu memang rasa rumit dan cabaran yang paling besar adalah bila pelajar tu tak dapat nak pada awal tu hanya 10 orang pelajar daripada 20 orang pelajar, yang lain hanya 10 orang sahaja yang boleh online, boleh sertai kelas walaupun hanya dalam kelas WhatsApp lah. Jadi apa yang saya buat, saya ambil kehadiran mereka, saya menggunakan medium Telegram sebagai medium platform untuk berkomunikasi dengan mereka, dan juga WhatsApp. Aktiviti yang saya jalankan, quiz. Mula-mula sekali saya buat quiz supaya mereka ni tak bosan. Bila kita masuk kelas, ada quiz yang rasa macam game lah. Satu game ni simple game, mereka masuk tapi kita ada input ataupun teori yang diberikan.
Dan Google Classroom ni adalah platform untuk saya sampaikan maklumat dan nota-nota yang perlu adalah kepada murid. Ini adalah antara platform-platform lain, Kahoot dan juga Skype lah. Seterusnya, selain itu mereka perlu menghantar tugasan di email saya ataupun di Google Classroom. Di sini kita boleh tengok kalau pelajar lambat ke pelajar cepat ke, kita boleh detect lah pelajar ni. Okay. Selain itu video yang saya buat juga saya upload dalam YouTube. Jadi mereka boleh menonton berulang-ulang kali lah. Seterusnya Google Classroom saya lakukan kepada pelajar. Walaupun kelas ni adalah kelas amali, tapi pelajar dapat buat dengan baik sebab hasil kerja mereka tunjukkan sepanjang kelas dan mereka perlu menghantar dalam game yang saya sediakan. Aktiviti kurikulum yang saya jalankan adalah pada setiap hari Rabu daripada 8 pagi hingga 10 pagi. Aktiviti ini dilakukan sebelum fasa PKP. Antara aktivitinya adalah bahagian kiri ni adalah kiri sekali gambar yang sama ni gambar bola jaring. Saya start ikut aktiviti bola jaring dan ini kawat kaki dan ini adalah kelab kita semula lah. Antara aktiviti koko yang saya sertai. Seterusnya aktiviti lain yang saya sertai adalah bacaan Yasin pada hari Jumaat, watikah pelantikan MPP dan perjumpaan guru sebelum fasa murid masuk selepas PKP. Okey, perkara yang saya perolehi sepanjang saya berada di Collaboration ini adalah penghasilan WIN, dokumentasi hasil kerja, perancangan sebelum mengajar, SOP, sekolah dan asrama, pengalaman menjadi warden, mengendalikan kurikulum, latihan bola jaring, persiapan fashion showcase dan pengajaran online. Okay, ni antara gambar-gambar yang saya lakukan. Yang pertama tu kami kena spray satu sekolah ni, termasuk asrama, in dan out, jalan keluar dan masuk, serta kita orang juga susun atur meja dan juga mesin jahit di makmal. Selain itu, ni antara projek fashion showcase yang saya sertai. Ni adalah merupakan pelajar tahun akhir 2 diploma. Okay. Yang ada gambar-gambar hasil kerja mereka. Dan ini yang paling seronok sekali adalah pengalaman menjadi warden. Selepas masa PKP kami diberi satu asrama, jadi saya ditugaskan untuk cek suhu pada 6.30 pagi dan kami akan bertugas lah untuk menjaga sarapan, makan tengah hari dan juga makan malam serta supper untuk pelajar. Ini ada pengalaman baru, saya rasa murid bersyukur dapat pengalaman ini walaupun di luar waktu kerja saya seronok melakukan. Ini sepanjang saya melakukan berada di sini, saya juga diberi tugasan untuk menjadi guru ganti lah. Ini yang seronok, saya rasa happy sebab saya tak ada buang masa, saya boleh tengok juga kelas-kelas lain dan bantu mengajar mereka lah. Okay, cadangan dan penambahbaikan yang boleh saya tambah telah saya sebutkan tadi, iaitu yang pertama adalah menekankan teori dalam pengajaran amali. Seterusnya saya dapat menghasilkan WIM, iaitu written instrument material, iaitu 7 elemen, ada 7 elemen. Seterusnya saya dapat menghasilkan sampel pakaian mengikut subjek, iaitu contoh subjek yang saya boleh hasilkan subjek driving dan juga casual lah. Seterusnya adalah membudayakan penggunaan aplikasi Google Classroom kepada pelajar untuk menyimpan nota dan rujukan. Sebab kat sini saya dapat idea ni bila kita dalam fasa PKP. Jadi mereka boleh tengok ulang-ulang, boleh rujuk semula apa yang kita dah ajar tu, mereka boleh rujuk semula walaupun kita berada dalam jarak yang jauh lah. Seterusnya membudayakan kaedah pengajaran seperti flip classroom. Sebab pelajar ni kadang-kadang dia lebih bijak dan lebih advance daripada kita. Bila kita suruh mereka cari dulu ataupun tonton video yang kita minta tu, mereka lebih faham bila masuk di dalam kelas lah. Dan aktiviti lainnya untuk industri, kita boleh gunakan gamification untuk menarik minat pelajar untuk belajar lagi. Dan yang terakhir adalah mengadakan lawatan sembang belajar di industri dan fabric ini supaya mereka lebih jelas kepada view yang akan datang industri luar, supaya mereka tidak rasa bosan dengan apa yang mereka ada sekarang, mereka belajar sekarang. Lebih seronok lah. Dan kesimpulannya adalah Alhamdulillah saya gembira dan seronok mengumpul pengalaman menjadi seorang guru. Saya juga dapat belajar menghasilkan WIM daripada pelajar SIAS
Dan kepelbagaian kaedah mengajar online saya dapat terapkan, saya dapat belajar di GPM dan saya dapat terapkan di sini serta pengalaman menjadi warden dan bekerja di luar waktu kerja. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.